diampunkan dosa dan ditambahkan pahala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah di kesempatan masa yang ada ini, sebelum kita nak meneruskan program solat fardu zuhur berjemaah, suka untuk saya kongsikan satu topik yang telah diwawarkan sebelum ini di poster kita, iaitu jiran disantuni, Ramadan diberkati, yang mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Bila sebut tentang hidup berjiran, Allah rekodkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junuba was sahibi bil jambi wa banis sabil. Ada 8 golongan kata Allah yang perlu dibuat baik kepada mereka. Antaranya ialah kepada jiran yang dekat maupun jiran yang jauh. Sebab itu kita hari ini tak dapat tidak hidup dalam satu perumahan, dalam satu kejiranan yang perlu dibuat baik kepada tetangga kita. Kerana ulama ada menyebut, di kala bulan Ramadan yang mulia ini, kita duk sibuk memohon ampun kepada Allah akan segala dosa. Jangan dilupa dosa kita sesama manusia, lagi-lagi jiran tetangga. Kerana nanti di hujung Ramadan Allah ampunkan segala dosa kita. Dosa kita dengan Allah no problem, don't worry. Allah itu Maha Pemaaf. Cuma yang sedikit merisaukan kita ialah dosa sesama manusia. Sebab itu kadang-kadang ada orang walaupun dah habis Ramadan tetap tidak tenang akan kehidupan. Saya Ustaz, walaupun di bulan Ramadan baru ni saya dah pulun tadarus Quran, saya dah bayar zakat, dah dirikan tarawih bukan 8 tapi 20 rakaat, tetap ada perasaan tidak tenang, sedikit gelisah. Mungkin kerana baki dosa kita dengan manusia. Sebab itu hari ini Nabi sebut dalam satu hadis, hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda, awwalu khasmaini yaumal qiyamah jarani. Sengketa antara dua orang yang hidup berjiran adalah perkara yang pertama diputuskan. Maksudnya, kata Al-Munawi, kita hari ini banyak sengketa. Sengketa dengan kawan, sengketa dengan rakan sekerja, sengketa dengan jiran tetangga. Dan sengketa yang pertama akan dibahaskan ialah sengketa dua orang yang hidup berjiran. Jadi tak dapat tidak, di bulan Ramadan yang mulia ini, dikala kita membina hubungan yang baik sesama Allah, jangan dilupa hubungan sesama manusia. Disebut dalam satu kitab namanya Sya'bul Iman, ataupun kalau diterjemah kepada bahasa Melayu bermaksud cabang-cabang iman. Kata Imam Baihaqi, iman ni ada 70 cabang. Dan baik kepada jiran adalah cabang iman yang ke-67. Bermaksud, ada orang hari ini dengan Allah very excellent. Tarawih 8 rakaat dibuat, zakat 8 ringgit dibayar, Quran dibaca. Akan tetapi, hubungan dengan manusia, lagi-lagi jiran tetangga tidak dijaga, maka dari sudut keimanan kurang sempurna. Jadi dalam Quran Allah tekankan, hablum minallah wa hablum minan nas. Kamu kalau nak bagi iman kamu sempurna, dengan Allah kasih baik, dengan manusia kasih elok. Jadi kita bulan Ramadan yang masih lagi berbaki ini, ayo kita sama-sama menyapa ataupun membina hubungan tetangga sesama jiran. Mudah-mudahan hidup kita akan lebih bahagia selepas ini. Nabi juga ada bersabda dalam satu hadis. Nabi menyebut hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim ada 6 yang perlu kita lunaskan. Hak saya kepada tuan-tuan, hak tuan-tuan kepada rakan dan juga jiran ada 6 yang perlu dibuat. Yang pertama, idza laqitahu fasallimu alaih. Bila berjumpa hendaklah kamu bagi salam.
Jumpa di bazar, bagi salam. Jumpa di pagar surau, bagi salam. Keluar rumah, nampak jiran, paling kurang kalau tak dan menyembang, bagi salam. Assalamualaikum din. Waalaikumsalam. Kerana dengan salam mengandungi doa di dalamnya, sejahtera bagi kamu dunia dan akhirat. Sebab itu bila kita diberi salam, dituntut menjawab semula salam. Kerana orang dah doa kebaikan kepada kita, kita pun kena doakan semula kepada mereka. Saya baru ni ustaz dah bagi salam. Dorang bukan nak jawab salam, dorang tak jawab. Pakcik bagi salam ke siapa? Bagi salam ke ahli kubur. Oh, patut tak dijawab salam. Kan kalau dorang jawab, kita pula yang terkubur. Jadi bagi salam. Yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu. Bila ada kenduri kendara, bila ada jemputan, lagi-lagi jiran kita yang menjemput, habis Ramadan nanti orang buat kenduri kendara, maka pergi raikan. Cuma timbul persoalan, kami ni ustaz kadang-kadang kalau ada kenduri kendara, sekali datang 10 jemputan. Ada yang dalam kejiranan, ada yang di luar kawasan. Maka siapakah yang perlu diutamakan? Kata ulama, tak dapat tidak jiran kita. Di atas hujah yang paling kuat, bila mana kita meninggal dunia, orang yang paling dekat dan paling awal boleh menguruskan jenazah kita ialah jiran. Adapun sanak saudara ahli keluarga yang mungkin duduk sedikit jauh daripada kita, lagi-lagi yang di luar negeri Selangor, Ipoh, Muar, Taiping dan sebagainya, datang juga tapi mungkin lambat. Saya sepatutnya kat Siti pukul 9 pagi dah boleh sampai, tapi tengok-tengok 1 tengah hari baru boleh sampai. Minta maaf lah sebab ada kemalangan teruk di highway menyebabkan tempoh perjalanan agak begitu panjang. Jadi tak dapat tidak, yang paling awal dan paling dekat boleh menguruskan jenazah kita jiran tetangga. Jadi kata ulama, kalau ada kenduri kendara, pergi dulu jiran kamu. Kemudian kamu nak pergi ke mana, jemputan lain, maka silakan. Yang ketiga ialah wa iza stansahaka fansah lahu. Kalau nampak jiran kamu, kata Nabi, perlu diberi nasihat, maka berikan. Tegur jiran kita, agak-agak dia ni agak sedikit jauh dari Tuhan, dari agama Allah, ajaklah ke surau, ajaklah ke tadarus. Cuma orang kita bila ditegur, kadang-kadang dia marah ke kita balik. Kamu ni Kak Nap, jangan duk sibuk lah menegur hal orang, jangan duk sibuk lah jaga tepi kain orang, jaga hal rumah tangga kamu sendiri. Udahlah nak menyibuk hal rumah tangga orang buat apa? Dia marah ke kita semula. Sedangkan dalam agama, menjaga tepi kain orang no problem. Kawan kita tengah solat, dia duduk depan kita, kita duduk belakang dia. Bila dia rokok, kita nampak kain plekat di belah belakang terkoyak. Habis salam kita tegur, Din, kamu tadi solat tak sah. Kenapa pula? Kain kamu belah belakang koyak, nampak aurat. Mana boleh, tak sah. Oh ya ke? Aku tak perasan. Kalau depan aku perasan, aku tekor, ini belah belakang, aku tak perasan. Patut sejuk lain macam, kata dia. Tak apalah, aku balik tukar sekarang. Jadi kalau kita jaga tepi kain orang, Kak Tun tukar kain, nampak peha Kak Tun tu. Itu kalau Tok Imam nampak, lupa pula hafalan terawih malam ni. Oh ya ke, aku tak perasan. Aku ni makin tua, makin rabun, tak nampak. Tak apalah, aku tukar sekarang. Jadi kalau jaga tepi kain, no problem. Yang tak dibenarkan dalam agama ialah jaga dalam kain. Amboi Pak Din sampai ke dalam koyaknya. Kamu tahu mana boxer aku koyak? Yang tu tak boleh. Bermaksud kita skodeng sampai ke dalam rumah. Itu tak dibenarkan. Jadi kita hari ini perlu ada satu budaya tegur menegur antara jiran tetangga. Allah pun sebut dalam Quran, wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu, reminder, teguran, sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Yang keempat, wa iza 'atasa fahamidallah fashammathu. Bila jiran bersin, bila kawan bersin, maka doakan. Nabi suruh. Kita sedang duduk, ada seorang kawan kita bersin, Hashim. Ada jiran kita keluar rumah, kita pun ada duduk dengan dia, bersin, Hashim, maka doakan.
Selalu kalau orang bersin Hashim lah ya. Jarang kita dengar kalau orang bersin Hisham, jarang. Selalunya Hashim lah. Tak tahulah orang sini kalau bersin bunyi Adnan, tak tahulah pula. Selalunya Hashim lah. Jadi bila orang bersin Hashim, maka doakan kata Nabi, yarhamka kalau lelaki. Kalau perempuan, yarhamki. Kalau dua orang, tak kira lelaki atau perempuan, yarhamkuma. Kalau ramai, yarhamkumullah. Itu sipir dalam bahasa Arab. Yarhamka, yarhamki, yarhamkuma, yarhamkumullah. Boleh ingat yang dalam online ni? Payah Ustaz, kami ni orang yang dah tua, tak berapa nak mudah ingat. Tak ada yang paling mudah ke Ustaz? Ada paling mudah, Allah yarham. Member kita bersin Hashim, Allah yarham Din. Cuma member kita kalau dengar Allah yarham, dia jeling kat kita. Kamu ingat aku dah mati ke apa? Tiba-tiba nak Allah yarhamkan aku. Sedangkan Allah yarham tu doa lah. Allah yarham, mudah-mudahan Allah rahmati kamu. Cuma orang kita perkataan tersebut bagi dia jenazah aja. Jadi bila ada kawan kita bersin, yarhamkallah. Paling mudah bahasa kita lah. Semoga Allah merahmati kamu. Yang kelima, antara hak kita kepada kawan mahupun jiran, bila sakit ziarah. Kita tengok kawan kita, dah seminggu tak keluar rumah, dah seminggu tak melangkah ke surau. Mana dia ni? Takkan dah balik kampung? Nak kata balik kampung, kereta ada. Paling kurang buat panggilan. Assalamualaikum, ni Man, apa cerita? Dah seminggu tak nampak muka. Nak kata kamu balik kampung, tengok kereta kamu ada di luar. Kamu ke mana? Oh, aku dah seminggu Din tak boleh bangun. Apa sebab? Baru ni nak ke surau lah, terlanggar lopak, jatuh sampai sekarang tak boleh bangun. Aku memang nak pergi, tapi sebab dah tak sakit tak boleh bangun. Oh ya ke? Tak apalah. Aku doakan kamu sihat, mudah-mudahan paling kurang dapatlah satu Syawal ke, kita solat bersama-sama. Jadi bila kita bertanya khabar, paling kurang kita tahu keadaan, dan bolehlah kita bantu apa yang kita mampu kepada jiran ataupun kawan kita. Yang keenam, wa iza mata fattabi'hu. Bila meninggal, maka ikut ke kubur. Dengar jiran kita meninggal, luangkan masa pergi uruskan jenazah mereka. Apa sebab? Kerana kita hari ini kalau banyak terlibat dengan pengurusan jenazah, kita dengar, kita tengok, kita buat, maka Nabi bagi satu jaminan, dia akan memotong kelazatan dunia, membuatkan kita ingat semula kepada akhirat. Tuan-tuan perasan ataupun tidak, kita kadang-kadang baru dengar kematian member kita. Habis solat, mungkin ada AJK, dia buat pengumuman, sedikit makluman, dimaklumkan salah seorang jemaah kita sudah meninggal dunia. Marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Jadi kita baru dengar, Masya Allah, inna lillah, Haji Wan dah pergi meninggalkan kita. Baru semalam sembang-sembang, mengopi bersama-sama, moreh bersama-sama, tengok-tengok tak ada lah. Kita baru dengar, membuatkan kita lupa sekejap kepada dunia, ingat semula kepada akhirat. Bayangkan kalau kita pergi tatap pula, pergi ke rumah arwah, tengok muka, baca Yasin. Allah Man, Allah Wan, dulu sama-sama tadarus. Dulu tak apalah, kamu ada, bila aku salah baca kamu tegur, bila kamu salah aku tegur. Sekarang aku seorang, siapa nak tegur? Kita ikut pula sampai ke kubur, liang lahat, kita tengok ditanam jenazah kawan kita, makin teringat akhirat. Allah Man, dulu sama-sama kita ke surau, surau tak apalah, luas, terang, sejuk. Ini kubur Man, sempit, gelap, panas pula tu. Jadi mudah-mudahan kamu dipermudahkan ya Din. Jadi bila kita banyak terlibat dengan kematian ataupun pengurusan jenazah, dengar, tengok, buat, maka kata Nabi, dia akan memotong kelazatan dunia. Sebab itu kita sangat menganjurkan anak-anak muda pergi ziarah kubur. Cuma orang muda yang kadang-kadang mengaji, dia faham, Ustaz pernah cakap jangan ke kubur, bila ke kubur bid'ah, bila bid'ah masuk neraka. Ini masalahnya. Tapi kita tengok mereka pergi konsert tak apa pula. Kita tanya dia, adik pergi konsert tak apa pula. Ustaz ada pesan, yang penting diasingkan lelaki dan perempuan. Kalau diasingkan, konsert boleh. Gitu pula, kubur tak boleh. Kubur tak boleh, bid'ah.
Jadi anak muda dia banyak ke konsert, lebih dunia. Dia tak ke kubur, lupa akhirat. Jadi kita hari ni 1 Syawal ke, bila-bila nak ke kubur, pergi je lah. Kita bukan buat benda bid'ah, kita bukan muja mak ayah kita. Kita pergi ziarah, baca Yasin, benda baik. Apa masalah ya? Jadi bila kita pergi kubur, tengok arwah ayah kita, tengok suasana kubur yang menggerunkan kita, insya-Allah sedikit sebanyak dia akan membuatkan kita ingat semula kepada akhirat. Imam Syaukani dalam kitab Fathul Qadir ada mencatatkan maksud kepada jiran. Pendapat yang pertama dari Sayyidina Ali, jiran ini maksudnya ialah sesiapa yang rumahnya boleh mendengar azan dari qaryah kita. Mana-mana orang yang boleh mendengar azan dari qaryah kita, itulah kejiranan kita. Pendapat yang kedua pula iqamat. Tadi azan, ini iqamat. Siapa-siapa yang rumahnya boleh mendengar iqamat, itulah jiran kita. Dan pendapat yang ketiga, pendapat paling kuat dan dipegang ramai di kalangan masyarakat kita ialah seperti mana yang direkodkan dalam tafsir Al-Qurtubi, riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu jiran ialah dalam radius, dalam lingkungan, dalam circle 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri. Itulah kejiranan kita. Cuma bila kita hidup berjiran, lagi-lagi di negara kita Malaysia yang ada pelbagai masyarakat lapisan bangsa, maka kadang-kadang ada jiran yang non-Muslim. Maka persoalannya ialah perlu diraih atau bagaimana. Kita lihat dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada hadis Bukhari, jiran ada martabat. Walaupun yang duduk depan rumah kita tu non-Muslim, tapi dia bukan yang utama, walaupun paling dekat dengan kita. Jadi jiran ni dia ada martabat. Yang pertama, jiran yang dekat dengan pintu rumah dan Muslim. Dia yang paling dekat dan Muslim pula, maka number 1. Kalau dibuat kenduri kendara, dialah yang pertama perlu dipergi. Yang kedua ialah jiran yang ada hubungan saudara. Macam kadang-kadang dalam perumahan, kejiranan kita adalah sanak saudara. Saya Ustaz Taman ni, saya punya sepupu ujung taman rumah nombor 30. Maka kalau dibuat kenduri kendara, mereka berada di kedudukan yang kedua. Yang ketiga ialah orang alim. Orang alim ni bukan ulama, bukan ustaz saja. Orang alim maksudnya di sini orang yang pakar dalam bidang masing-masing. Contoh, pakar kesihatan doktor. Kami Ustaz ada seorang doktor Adnan namanya. Dia ni pakar, dia pun ada klinik. Kami kalau sakit memang ke klinik dia belaka. Maka kalau dia buat jemputan, dia nombor 3. Kami Ustaz ada seorang pomen, dia ni pakar betul. Kami kalau rosak kereta jenis apa, memang hantar ke dia. Dia boleh baiki punya. Jadi kalau pomen ni buat kenduri kendara, dia berada nombor 3. Taman kami juga ada ustaz. Ustaz ni pakar agama lah. Kami kadang-kadang kalau agak nak tanya soalan, tanya ke dia. Agak kena histeria anak, hantar ke dia, Ustaz Syifa. Jadi kalau dibuat kenduri kendara, dia nombor 3. Yang keempat, orang soleh. Orang soleh, orang baik. Mesti ada di kalangan kita orang yang baik. Dia tu Pak Mat memang orang baik. Kalau dibuat gotong royong, dia orang paling awal datang dan paling lambat pulang. Memang orang baik. Dan kami pun suka kepada dia. Jadi orang sebegini, kalau dijemput, dibuat kenduri kendara, maka nombor 4. Yang kelima, ahli fasik. Dan yang keenam, non-Muslim. Non-Muslim pun ada disebut di sini. Nak menunjukkan kepada kita, Islam ni agama yang meraihkan, agama yang mendamaikan, bukan memecahkan. Cuma orang yang tak Islam, dia tak baca hadis, dia tak baca Quran. Jadi dia ingat Islam ni agama yang teroris, penjajah, menindas. Jadi bila dia nak beli rumah, dia tengok kebanyakan orang yang duduk tu Islam, dia tak jadi beli. Jangan beli, nanti kita kena pedajai oleh orang Islam. Jangan beli. Padahal kalau kita yang
duduk bersama minoriti orang non-Muslim, kita raikan, buat kenduri, jemput dia supaya dia boleh cerita dekat kawan dia yang lain, aku duduk dalam majoriti orang Islam, relax je, siap dijemput makan kambing bakar, dibagi pula hadiah, okey je. Itulah kamu duk baca artikel media sosial yang banyak ditulis barat. Barat kata Islam agama yang menindas, suruh orang bayar zakat, suruh orang tutup aurat. Mana ada? Kalau kamu pergi mengaji hadis, pergi mengaji Quran, tak, Islam meraikan. Sehingga kan kalau ada jiran, maka raikanlah jiran yang non-Muslim. Ada satu hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan hadis ini hadis yang masyhur, hadis yang hebat. Apa sebab? Diriwayatkan oleh 4 orang ulama hadis yang mu'tabar ataupun popular, yang kalau disebutkan namanya kita pernah dengar. Yang pertama Imam Baihaqi, yang kedua Imam Tabrani, yang ketiga Imam Al-Hakim, dan yang keempat Imam Ibnu Hibban. Keempat-empat ulama ini meriwayatkan hadis Nabi pernah bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara kalau siapa dapat, hidup dia mesti akan seronok, kata Nabi. Yang pertama, al-mar'atu salihah, dapat isteri yang salihah, isteri yang baik. Dia faham kita dan kita pun faham dia, maka hidup akan seronok, kata Nabi. Kita yang kaki mancing, kaki bola, nak keluar, bini kata on. Abang nak ke mana? Tengok bola, boleh. Abang nak ke mana? Mancing, boleh. Abang nak ke mana? Thailand. Thailand tak boleh. Nanti kalau pergi Thailand, pergi seorang, balik berdua. Thailand tak boleh. Abang nak pergi Eropah ke, nak pergi Afrika boleh. Siam je tak boleh. Bahaya sekarang ni. Sama juga bini kita. Awak nak ke mana yang? Tesco. Oh, pergilah. Awak nak ke mana? Iko, boleh. Awak nak ke mana? Kedai emas. Kedai emas tak boleh. Modal besar. Iko tak apalah, Eji. RM2.5 aja. Jadi kalau kita faham isteri kita, isteri pun faham kita, maka Nabi sebut kamu mesti akan seronok dalam hidup. Yang kedua, wal maskanul wasi', rumah yang luas. Ada orang dia berusaha, bersusah payah membeli rumah yang sedikit luas untuk keselesaan keluarga dia, maka itu yang terbaik. Apa sebab? Bila rumah luas, anak-anak selesa, maka kata Nabi, insya-Allah hidup kamu akan bahagia. Yang ketiga, wajarus salih, jiran yang baik. Ini yang kita nak tekankan. Sebab itu kata ulama, bila mana kita nak membeli sesebuah rumah, contoh tuan-tuan nak beli rumah kedua, ataupun nanti anak kita nak beli rumah untuk mereka, maka antara tambah nilai yang perlu dilihat ialah siapakah bakal kejiranan kita. Selain kita lihat kepada view cantik ke tidak, strategik ke tidak, dekat dengan ofis, dekat dengan sekolah, antara tambah nilai yang perlu dilihat, siapakah bakal kejiranan kita. Saya Ustaz hujung minggu ni nak ke Kajang, showroom di sana, tengok rumah contoh. Maka bila sampai di sana, tanya salesman tu, pakcik kalau boleh nak beli rumah nombor 30. Cuma sebelum nak beli, nak tahu dahulu siapakah jiran yang duduk di hadapan, di belakang, di kanan dan di kiri pakcik ni. Jadi salesman pun buka rekod buku dia, dia tengok, alhamdulillah setakat ni depan, belakang, kanan, kiri dah ada orang pakcik. Cantik. Siapa kalau boleh pakcik tahu? Yang duduk depan ni kalau tak silap saya doktor pakar. Okeylah. Saya ni pun macam-macam penyakit bila dah berumur ni. Jantung ada, buah pinggang ada, darah tinggi, kecil manis, kecil member, macam-macam. Kan? Jadi bila ada doktor pakar tu, tenanglah sikit. Belakang siapa pula? Belakang kalau tak silap saya, ini Pak Wan. Pak Wan ni kontraktor pakcik. Oh, kontraktor yang gali parit tu ke? Yang ni gali kubur pakcik. Okeylah, kontraktor juga tu, gali juga tu. Belah kanan siapa pula? Belah kanan ni Ustaz Adnan, dia ni Ustaz Syifa, pakar ruqyah. Elok benar lah tu, keluarga aku penuh saka. Agak-agak kena saka, hantar ke dia je lah. Jadi kalau kita kenal siapa bakal jiran kita, depan doktor orang berjaya, belakang kontraktor orang kaya, belah kanan ustaz orang beragama, maka hidup kamu mesti akan seronok.
Sebab kita nak beli rumah, kita bukan macam sewa homestay. Homestay satu malam kita bayar, kalau tak selesa kita boleh pergi, bayar pun tak mahal dan tak rugi. Ini rumah yang kita nak duduk lama, bayar pula bertahun-tahun lamanya. Jadi tengok siapa bakal jiran kita. Jangan hanya tengok view cantik ke tidak. View tidak boleh menenangkan kita sampai banyak masa. Tapi kalau jiran yang baik, insya-Allah dia akan membina environment, suasana yang harmoni kepada kita. Yang keempat, wal markabul hanik, iaitu kenderaan yang selesa. Jadi kita hari ni kalau tengok jiran kita beli kereta besar, kereta mewah, kereta yang agak sedikit selesa, kita jangan marah dia. Itu nak menunjukkan orang lah tu. Belum tentu, mungkin dia beli sebab saya ustaz, keluarga saya besar, anak saya ramai, anak 20 orang, bini 2. Itu kalau nak balik kampung bukan dekat, tempat Kelantan. Lagi-lagi belah Kelantan tu, kalau nak balik mengambil masa yang begitu panjang kalau balik raya dan sebagainya. Jadi saya beli kereta besar. Dan ada orang dia beli kereta mewah sebab dia kata, ustaz, saya kalau tekan kereta biasa ni datang gaut ustaz. Tapi kalau tekan kereta yang mewah-mewah sikit ni hilang pula gaut. Ada orang macam tu. Tapi dan dia mampu, maka silakanlah. Jadi ini 4 perkara kata Nabi yang kalau kamu ada dalam hidup, insya-Allah hidup kamu mesti akan seronok. Antaranya ialah jiran yang baik. Oleh itu ayuh kita menjadi jiran yang baik kepada tetangga kita dan hidupkanlah budaya-budaya yang boleh membina hubungan baik sesama jiran tetangga. Apakah perkara ataupun budaya yang boleh kita bina? Banyak yang boleh kita buat. Contoh yang pertama ialah dengan kita menghidupkan budaya ziarah menziarahi. Kerana ada orang pada hari ini dia tak pernah kenal, tak pernah sapa jiran dia. Apa sebab? Gaduh ke bang? Bukan gaduh. Sebab masing-masing sibuk ustaz. Dia keluar sebelum subuh, saya keluar lepas subuh. Jadi tak ada nak berjumpa dan menyapa. Jadi paling kurang kita buat budaya ziarah menziarahi. Upkan satu kenyataan dalam grup, jom kita buat budaya ziarah menziarahi. Jangan tunggu raya. Paling kurang sebulan sekali, kalau sibuk sangat 2 bulan sekali, kalau sibuk sangat 3 bulan sekali. Paling kurang buat. Apa sebab? Bila mana kita ada satu budaya ziarah menziarahi, Nabi sebut dalam satu hadis sahih, Nabi bercerita, satu hari ada seorang lelaki nak pergi ziarah saudara dia. Maka Allah hantar malaikat menyamar sebagai seorang manusia, bertanya kepada lelaki tadi atas tujuan apa dia pergi ziarah saudara dia tadi. Maka lelaki itu menyebut, aku pergi ziarah kerana Allah semata-mata, aku nak bagi erat hubungan antara aku dengan saudara. Maka bila diungkapkan begitu, Nabi pun bersabda, kata malaikat kepada orang tadi, fa inni rasulullah ilaika, aku ni adalah utusan Allah. Annallah ahabbaka kama ahbabtahu, Allah bagi tahu yang dia cinta kepada kamu seperti mana kamu cinta kepada saudara kamu. Jadi hikmah dia, bila kita pergi ziarah rumah orang, rumah jiran ke, rumah saudara ke, dengan niat kerana Allah. Bukan sebab kerana nak tengok sofa baru, sport rim baru, bukan. Saya datang ustaz memang kerana Allah. Maka Allah akan cinta kepada kita seperti mana kita cinta kepada jiran maupun kawan kita. Sebab itu sebelum kita nak bergerak balik kampung nanti sibuk nak balik kampung, lagi-lagi yang belah pantai timur, belah utara selatan, yang mengambil tempoh perjalanan begitu panjang, benda yang perlu diperbaiki ialah niat kita. Sebelum nak gerak pulang, pesan dekat anak, pesan dekat isteri, yang adik-adik, anak-anak, jom ikut ayah, kita betulkan niat, kita balik kampung kerana Allah semata-mata, nak bagi erat hubungan saudara mara. Ayah tahu kamu balik kampung nak main lato-lato kan? Ayah tahu benar niat kamu tu. Betulkan niat, itu nombor 3. Nombor 1, balik kerana Allah. Jadi bila kita balik kerana Allah, Allah sayang dan cinta kepada kita. Bila Allah cinta kepada kita, 10 jam kita balik Kelantan, 10 jam lah dalam cinta dan rahmat Allah. Bila dalam rahmat dan cinta Allah, orang lain terlibat kemalangan, kita selamat. Orang lain mengantuk, masuk ke dalam gaung, kita selamat. Apa sebab? Allah jaga dan Allah cinta perjalanan pulang kampung kita.
Itu yang pertama. Nak pergi mana-mana ziarah, niat kerana Allah. Sama juga orang yang bila tetamu datang ke rumah dia, hendaklah dia raih. Kita hari ni suka pergi rumah orang, tapi kita tak suka orang datang rumah kita. Itu masalahnya. Kita kalau dengar ada orang datang, kita pun tutup pintu. Saya Ustaz bukan tak nak buka pintu. Anak jiran saya ni ramai. Sekali makan habis satu periuk ditelannya. Tu malas nak menjamu tu. Saya beras tak ada. Jangan begitu. Kita buka pintu dulu. Sebab orang yang datang ziarah ada kelebihan, dan yang menyambut tetamu pun ada kelebihan. Nabi sebut dalam satu hadis, innad dhaifah, sesungguhnya tetamu idza dakhala baitil mu'min, apabila masuk ke dalam rumah orang beriman, dakhala ma'ahu, akan masuk bersama dengannya, alfun barakatun alfun rahmah, 1000 berkat 1000 rahmat. Jadi kita hari ni buka dulu. Saya pernah dijemput oleh seorang kaya. Dia jemput saya ke rumah dia, bagi tazkirah, dan kita pun sembang lah. Bila kita sembang punya sembang, biasalah kita kalau jumpa orang kaya, kita tanya macam mana nak kaya. Kita pun nak kaya. Cuma dia tak ceritalah. Dia ada orang kaya yang tawadhu', tak ada Ustaz, rezeki Allah, sikit-sikit rezeki Allah, gitulah. Cuma bila sembang dengan dia adalah intim-pati, sembang tu yang boleh saya buat kesimpulan. Dia pernah sebut, saya Ustaz, rumah saya ni seminggu sekali orang mesti mau datang punya. Bila orang datang, saya hidang makanan. Dia kalau sekali hidang makanan sedap-sedap. Orang kaya. Jadi seminggu sekali orang mesti datang. Maka saya buat kesimpulan, patutlah dia boleh kaya. Apa sebab? Bila orang datang ke rumah dia, maka akan datanglah juga 1000 rahmat, 1000 berkat. Bila ada berkat, you bagi RM1, Allah pulang 1000. The power of berkat. Sebab itu kita hari ni kalau orang datang, buka pintu, raih dulu. Din, aku minta maaf lah Din, aku nak hidang kamu nasi biryani, aku tak mampu. Aku ada biskut mayat je Din. Tak apa, aku datang pun bukan sebab makan. Aku datang sebab kawan. Kalau nak makan, rumah aku berlambak makanan. Betul ke Din? Iya. Tak apalah, kalau begitu aku simpan baliklah biskut mayat ni kan? Jangan begitu, kau dah hidang, kau hidang je lah. Jadi kita kalau datang rumah jiran kerana Allah, dan kita pun menyambut orang datang kerana Allah, maka Allah sayang dan cinta perumahan kita. Bila Allah sayang dan cinta perumahan kita, insya-Allah kita takkan dengar lagi penculikan, pecah rumah dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Binalah suasana ziarah menziarahi. Yang kedua ialah tumpang gembira. Macam kita nanti akan dapat dengar keputusan SPM. Mungkin ada anak jiran kita yang mengambil SPM. Maka kalau kita dengar keputusan yang cemerlang, maka ucapkan tahniah dan tumpang gembira. Ini kadang-kadang bila ada kejayaan di pihak jiran kita, naik pangkat ke, anak berjaya, kita agak sedikit cemburu. Wan, dengar cerita anak jiran kamu sebelah rumah dapat 10A+, betul ke Wan? Soalan bocor boleh lah, kata dia. Soalan bocor dibagi kat budak tu. Sepatutnya cakap, Alhamdulillah, tahniah, aku bangga. Walaupun dia bukan anak aku, tapi dia anak Korea kita. Kita kena bangga. Jadi bila kita bangga, kita ucap tahniah, bagi pula hadiah, menggembirakan dia. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Tabrani, man laqiya akhahu bima yuhibbu liyasirrahu sarrahu Allah yaumal qiyamah. Barang siapa yang jumpa saudaranya membawa sesuatu yang menggembirakan saudaranya, maka Allah akan gembirakan dia pula di hari kiamat. Jadi kita hari ni kalau dengar kejayaan orang, lagi-lagi jiran kita, kita ucap tahniah, bagi hadiah, dan member pula bertambah gembira, maka kata Nabi, kamu tunggu sekejap, nanti Allah akan gembirakan kamu pula di hari akhirat. Jadi kita hari ni kalau ada mana-mana kejayaan datang kepada kita, jangan cemburu, jangan iri hati, jangan dengki. Kerana ada satu kisah yang diceritakan dalam kitab Hayatus Sahabah. Ada seorang pemuda yang begitu mudah masuk ke dalam syurga. Orang pun pelik. Yang geng-geng otai, geng-geng legend ni pelik. Kamu BBNU, budak baru naap, tengok-tengok senang pula kamu masuk ke syurga. Kami yang umur dah 60, 54, punya susah, punya pulun tarawih 20,
punya bayar zakat berjuta, punya sedekah, banyaklah kami buat. Tapi kamu tengok, muda lagi kamu ni. Boleh pula, senang pula masuk ke dalam syurga. Apa amalan kamu? Jadi budak muda ni, saya kalau nak challenge pakcik memang tak mampu. Pakcik umur 60 tahun solat, 60 tahun bayar zakat, 60 tahun pergi umrah. Tapi pakcik saya ada satu amalan lah. Amalan saya iaitu saya tak pernah iri hati dan dengki kepada sesiapa pun. Datanglah berita gembira dari siapa? Ahli keluarga naik pangkat, saya ucap tahniah. Berita gembira daripada apa? Jiran tetangga, saya bagi hadiah. Saya memang tak pernah iri hati dengan orang. Bahkan saya doakan lagi, saya bagi pula hadiah. Itu yang boleh menyebabkan saya mudah masuk syurga. Jadi kita di bulan Ramadan yang mulia ini, di kala kita pulun ibadah solat, Quran, zakat, jangan dilupa kita menghakis sifat iri hati dan dengki kepada sesiapa pun. Cuma fitrah kita sebagai manusia biasa adalah sedikit sifat tersebut. Jadi bagaimana kita nak menghakis bagi hilang? Yang pertama, tak dapat tidak, banyakkan berdoa. Lagi dengki, lagi doa. Dengar anak jiran kita berjaya, anak kita tak berjaya, no problem. Dengki itu mesti ada. Tapi nak dihakis dengan banyakkan doa. Ya Allah, anak jiran aku berjaya SPM. Aku dengki ya Allah, tapi tak apalah. Kalau boleh tolong berjayakan lagi. Bukan hanya setakat SPM, bahkan diploma, degree, master, PhD. Lagi dengki, lagi doa. Ya Allah, dengar cerita jiran aku naik pangkat ya Allah. Kalau boleh naikkan pangkat lagi sampai jadi Perdana Menteri pun tak apa. Senang nak minta bantuan surau. Jadi kita hari ni lagi dengki, lagi doa. Yang kedua, dengki, lagi kita bagi hadiah. Sebab tahadu tahabbu. Kalau kita bagi hadiah, insya-Allah akan memupuk sifat kasih sayang antara kita. Jadi lagi dengki, bagi hadiah. Itu cara untuk kita menghakis sifat dengki dan iri hati kepada sesiapa pun. Yang ketiga, antara budaya yang boleh kita bina selain ziarah, selain tumpang gembira, yang ketiga ialah tunjukkan wajah yang manis ataupun muka yang senyum. Sebab Nabi pernah sebut dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, la tahqiranna ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh kebaikan dengan berjumpa saudara kamu dalam keadaan wajah yang manis ataupun wajah yang senyum. Jangan pandang enteng, dengan senyum membuatkan hidup kejiranan kita harmoni. Senyum. Sebab bila kita senyum, banyak kajian mengatakan dia akan meriliskan sedikit ketegangan dalam hidup kita. Tuan-tuan yang mungkin masih bekerja ataupun walaupun dah pencen ke apa, kadang-kadang ada satu tahap kita stres, maka cara yang mudah dan percuma nak menghilangkan ketegangan dalam hidup, senyum. Masuk bilik, kunci pintu, senyum seorang-seorang. Jangan dekat bus stop senyum seorang-seorang. Kau orang tengok sian pula haji tu, nampak handsome tapi gila gamak kan. Jadi kita senyum. Bila kita senyum, sedikit sebanyak dia boleh menenangkan pemikiran kita. Kami bukan tak nak senyum Ustaz. Kami yang dah berumur ni, bila senyum orang pensan, kenapa pula? Gigi tak ada Ustaz. Kan? Senyum, gigi tak ada lah sebenarnya yang boleh menggembirakan orang. Kan baru ni kan ada viral satu video, saya tengok di media sosial Instagram, ada orang satu tu di convocation, ada pelajar-pelajar yang sedang menunggu ambil scroll. Tiba-tiba muka setiap pelajar masa itu tegang. Biasalah duk tunggu bila nak habis ucapan ni, kami nak ambil scroll, habis lepas tu nak pulang. Kena dengar ucapan lamanya, muka tegang. Kemudian ada satu kamera tu daripada Zoom pensyarah, dia zoom dekat salah seorang pelajar. Jadi pelajar tu yang mula-mula tegang, tengok kamera, excited lah. Bila excited, dia senyum. Bila senyum, tengok-tengok gigi sebatang tak ada. Orang bila tengok dekat paparan skrin besar, dia senyum tak ada gigi, member yang lain yang tegang tengok dia jadi tergelak. Terkekek-kekek gelak. Pensyarah yang sedang berucap dia pelik. Kenapa kamu gelak semua? Saya rasa dalam teks saya tak ada bahan lawak, tak ada lawak jenaka yang diungkap. Kamu gelak kenapa?
Padahal dia tak tahu orang tu gelak sebab tengok di skrin ada seorang member dia gelak tak ada gigi. Jadi maksudnya kita hari ni kalau gelak tak ada gigi sebenarnya menggembirakan orang. Jadi tuan-tuan kalau nak bagi orang happy, cabut satu gigi. Gelak depan dia, confirm dia gelak. Kalau dia tak gelak, barangkali bukan orang gambarnya. Jadi kita hari ni bila ada masalah senyum. Jumpa kawan, jumpa jiran tak dan nak menyembang senyum je lah. Ini dah tak dan menyembang, muka ketat. Tu yang jiran suuzon tu. Dia ni masalah besar ke? Gaduh rumah tangga ke? Menyombong hidup menyombong orang je. Padahal kita okey je, tapi sebab kita tak senyum kepada dia, timbul pelbagai fitnah. Jadi kita hari ni senyum. Sebab kata Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, seorang Muslim itu akan dikira sebagai berakhlak jikalau ada 3 perkara ni. Akhlak ni benda yang cantik lah. Maksudnya kalau ada orang suka. Macam kita lah, akhlak ni macam bunga lah. Kita kalau tengok kawasan masjid kita ada bunga, masjid kawasan yang sepi jadi seri. Apa sebab? Bunga. Macam baju kita, baju batik, baju kurung bini kita selalunya corak apa? Corak bunga. Sebab bila letak corak bunga, baju yang kosong, letak corak bunga, dia naik seri, jadi cantik, orang beli. Jarang tengok baju kurung corak laptop, lato-lato. Jarang lah, saya tak pernah nampak lah. Tak tahulah bini tuan-tuan kalau baju kurung corak laptop pula. Bini saya kerja accountant Ustaz. Tu yang corak laptop tak tahulah pula. Kebanyakan corak bunga, baju saya pun corak bunga. Apa sebab? Bunga ni cantik. Letak di mana-mana, tempat yang sepi jadi naik seri. Jadi kita begitulah, kita orang biasa. Saya orang biasa Ustaz, nak kata orang ada pangkat, tak adalah, saya orang biasa je. Nak kata Ustaz, saya pun orang biasa, saya tak ada apa-apa. Tapi macam mana nak bagi orang hormat dan respect kepada kita? Akhlak. Kita orang biasa, tapi kalau letak akhlak, letak adab dalam diri kita, jadi luar biasa. Orang jadi suka tengok. Aku tengok dia tu, suka benar aku. Sebab apa? Berakhlak. Jadi kata Imam Hasan Basri, kalau kita nak dipandang sebagai seorang yang berakhlak, orang tengok, orang suka kita ialah yang pertama, kafa'aza. Jangan kamu menyusahkan orang. Jangan suka menyusahkan orang. Ini kadang-kadang kita AJK dah bagi dah tempat yang baik, tandas yang bersih, tapi kita suka menyusahkan orang. Contoh buang air tak flush. AJK tengok balik, la ilaha illallah, ditinggal harta karun. Sian AJK kita. Jadi yang pertama, jangan menyusahkan orang. Yang kedua, yaflun nada, orang yang suka tolong orang. Ada orang dia tak suka menyusahkan orang, tapi dalam masa yang sama dia pun tak suka tolong orang. Jadi tak boleh tu. Dia kalau nak jadi orang yang berakhlak pada pandangan Imam Hasan Basri, dia kena ada sifat suka tolong orang. Saya ni Ustaz pantang tengok orang susah, mesti mau tolong punya. Lagi-lagi kalau janda anak 3, saya laju menolongnya Ustaz. Saya pantang, saya tak boleh tengok, siam betul. Kecil-kecil lagi anaknya tu. Jadi kalau nampak orang susah, nampak sedikit jiran perlukan bantuan, pergilah tolong. Lagi-lagi kita yang duduk mungkin ada jiran orang muda bujang, ketuk pintu kita, pakcik, makcik, kenapa pula kau datang rumah aku tengah hari buta ni? Tak adalah, sebenarnya petang ni adalah bakal mertua saya nak datang rumah. Jadi saya sebenarnya tak ada pinggan mangkuk. Kalau ada pun corak, biasa saya orang lelaki, corak kasut bola, corak bola, takkan nak dihidang dekat bakal mertua. Kan dia kata, aku punya bakal menantu ni corak bola dia bagi kat aku. Jadi tak menarik Jadi tu cadangnya nak pinjam lah pinggan makcik ke, pinjam pinggan pakcik. Kamu nak pinjam pinggan aku. Aku punya pinggan yang beli kat Langkawi pun tak guna, aku letak almari, kamu nak guna. Jadi jangan begitu. Orang yang perlukan bantuan, lagi-lagi jiran, hulurlah. Tak apalah, aku sebenarnya tak guna lagi pinggan ni, dalam kotak lagi. Tapi tak apalah, disebabkan kamu kata bakal mertua nak datang, aku bagi jugalah. Mudah-mudahan bila dia tengok, dia suka, kamu terpilih sebagai menantu dia. Jadi kita hari ni bantu orang. Bantu orang. Orang susah, apa yang kita mampu, hulurkan. Dan yang ketiga kata Imam Hasan Basri, wajhin talik, muka yang manis. Orang yang berakhlak, muka dia mesti mau manis. Sebab itu kita suka tengok ulama. Ada orang suka jumpa ulama. Aku tak boleh tengok Habib Ali tu. Kenapa pula? Aku tengok dia, aku jadi tenang. Tak macam kamu, aku tengok rasa nak tendang. Aku tengok dia, banyak tenang lah. Apa sebab? Dia senyum kat aku,
Padahal dia tak kenal aku pun tak kenal dia. Tapi bila dia senyum, Allah rasa tenang di hati. Jadi orang suka jumpa dengan orang yang berwajah manis. Bila kita tengok dia senyum, bila kita jumpa, menghilangkan rasa ketegangan dalam hidup kita. Jadi kita hari ini banyakkan senyum, banyakkan tolong orang dan jangan menyusahkan orang. InsyaAllah bila ada 3 perkara ini, kata Imam Hasan Basri, maka kita akan digelar sebagai orang Muslim yang berakhlak. Bila ada akhlak seperti bunga, letak di mana-mana orang suka dan orang akan sanjung kepada kita. Zuhur buku apa? Masuk dah ya? Ya? Seminit lagi. Baik. Jadi kita hari ini bila hidup berjiran tak dapat tidak, itulah perkara yang perlu kita buat. Mudah-mudahan bila kita menjaga hubungan jiran tetangga, lagi-lagi yang dekat dengan kita, Muslim ataupun non-Muslim, Allah jaga dan Allah sayang taman perumahan kita. Dan sebagai penutuplah saya kira apa yang perlu kita buat dalam kita hidup berjiran ini, seperti yang Nabi telah sebut dalam satu hadis. Pernah satu hari Nabi berdoa, wa inni sa'altu rabbi li ummati. Aku berdoa kepada Allah khas untuk umatku beberapa perkara. Yang pertama, alla yuhlikaha bisanatin ammah. Aku berdoa kepada Allah agar umatku takkan binasa kerana musim susah yang panjang. Macam kita hari ni kalau tengok ada musim kemarau tapi taklah begitu panjang, tidaklah setahun buka TV1 kemarau, buka TV2 kemarau. Tak adalah. Panjang tu taklah panjang sangat. Yang kedua, wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Umatku tidak akan dijajah oleh kuasa asing. Kemudian wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin amma wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Kata Allah, baik, aku takkan beri binasa yang panjang kepada umatmu dan takkan dijajah oleh kuasa asing walaupun mereka bersatu mengepungmu. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da wa yasfi ba'duhum ba'da. Walau bagaimanapun, kata Allah, umatmu akan senang tewas jikalau engkau sama engkau bergaduh, dalaman berpecah dan saling lawan melawan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ayo kita membina perpaduan antara kejiranan dan menjadi jiran yang baik kepada jiran yang lain. Apa tanda jiran yang baik dan apa tanda jiran derhaka? Apa tanda jiran derhaka? Sesama tetangga tidak menyapa. Apa tanda jiran derhaka? Bila bercakap tinggi suara. Apa tanda jiran derhaka? Pada manusia dibangga, pada Allah dimurka. Wallahu a'lam. Apa yang baik boleh sama-sama kita amalkan, yang tak baik sama-sama kita tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.